Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Cukuplah konsep 12 kita. Cukuplah 6 sifat yang mula-mula itu dinamakan sifat nafsiyah. Itu 12 ha? Hak ni 13 hak ni. Ha? Ha, sama. Muka kau apa tadi? 13. Dah cari kat 13 hak. Kan. 13 apa? 12 juga kita. Maka cukuplah 6 sifat. Kita pun 12 juga. Itu 12 atas ha? Atas ha? Ni dia bawah lah, tengah-tengah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, maka cukuplah 6 sifat. 6 sifat mana? Wujud, qidam, baqa sampai wahdaniyah lah. Semua 6 sifat lah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah. Tu 6 sifat tu. Cukuplah 6 sifat. Yang mula-mula itu, yang mubtada' baru. Nah, yang mula-mula itu dinamakan ni khabar dia. Dinamakan khabar. Ni gini, bermula, yang mula-mula itu. Gitu. Bermula yang mula-mula itu. Yang mula-mula mana? Sifat wujud tu lah. Sifat wujud tu dinamakan yakni di sisi ulama usuluddin. Apa tu? Dinamakan yakni di sisi ulama usuluddin. Nama apa? Sifat nafsiyah. Nama dia sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah ni sifat yang dibangsakan kepada diri. Kepada diri, maksudnya zat. Sifat nafsiyah. Sifat yang dibangsakan kepada zat. Saya dia abang bawah tu. Cuma khilaf lah. Kalau ikut Imam Abu Mansur Maturidi, sifat wujud ni hal. Kalau ikut Imam Abu Hasan, amrun i'tibari. Tapi tang nafsiyah tu sepakat. Nafsiyah lah. Khilaf tang betul hal ka ataupun amrun i'tibari. Kalau Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata ni hal nafsiyah lah. Hal nafsiyah. Kalau ikut Imam Abu Hasan, dia bukan hal, sebab Imam Abu Hasan tu al-hal minal muhal. Hal tu setengah daripada benda-benda mustahil. Hal ni dia duduk tengah-tengah, ada dengan tak ada. Nak kata ada tak boleh, nak kata tak ada terus tak boleh. Tu hal orang panggil. Jadi Imam Abu Hasan tak ada lah hal-hal ni. Jadi ni sifat nafsiyah, iaitu sifat nafsiyah tu wujud. Wujud. Sifat yang dibangsa pada diri. Bila sebut dia, kita faham kat diri. Tu mudah. Sifat nafsiyah ni
Bila kita sebut dia, kita faham kat diri, faham kat zat tu. Nak bila kita sebut kata ada gajah, kita akan faham kat diri gajah. Bila kita sebut kata kelabu gajah, faham kat kelabu, bukan faham kat diri lagi. Jadi nafsiah ni bila sebut dia faham kat diri kat tu. Tu sifat nafsiah, iaitu wujud. Kerana ilat pada kata dinamakan sifat nafsiah. Sebab apa wujud tu nak dinamakan sifat nafsiah? Kerana ianya wujud tu, ianya wujud tu seakan-akan, ni seolah-olah diri benda sendiri. Seolah-olah diri dia, seolah-olah zat. Tu diri benda sendiri, seolah-olah zat. Wujud tu seolah-olah zat lah. Kat sini pun sendiri Imam Abu Hasan Asy'ari dia kata wujud tu ainul zat. Wujud tu ialah diri zat. Maka wujud tu diri zat. Asy'ariyah ni, pengikut Imam Abu Hasan Asy'ari ni, Asy'ariyah ni dia pecah pada dua. Dua pendapat kat itu. Dua pendapat dekat perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari tu. Dia kata wujud tu ainul zat. Maksud dia wujud tu ialah zat. Gitu. Wujud tu lah ain zat. Diri zat lah. Wujud tu zat lah. Gitu. Maka keluar dua pendapat. Pendapat yang pertama, wujud tu kena kepada zat. Memang dia pakai zahir betul. Dia pakai zahir. Pendapat yang pertama, Asy'ariyah yang pertama, dia kata apa? Wujud tu ialah zat tu, bukan sifat. Dia kena kat zat, bukan sifat. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dia kata perkataan Imam Abu Hasan Asy'ari ni ada tashbih baligh. Dia buang huruf dia buang adat tashbih tu. Wujud tu diri zat, dia buang kat situ. Wujud tu seperti diri zat. Kat tu seperti tu ada buang. Ni pendapat kuat ni Asy'ariyah ni. Sebab tu kat sini dia pakai apa? Wujud tu seakan-akan, seperti. Kat tu. Seakan-akan, seolah-olah diri benda sendiri. Ni dia pakai pendapat tu. Ada satu pendapat kata wujud tu memang zat dah, memang zat dah. Lepas tu pasal apa? Kira juga wujud ni. Kira tu sebab atas jalan tasamuh. Atas jalan tasamuh. Kira juga dalam sifat tu atas jalan tasamuh. Atas jalan bermudah-mudah itulah. Atas jalan main lepas orang kata. Main lepas gitu. Tapi bila ikut pendapat Asy'ariyah yang kedua, dia kata apa? Wujud tu ainul zat, dengan mana wujud tu seperti seperti ataupun seolah-olah diri benda tu, diri zat tu. Bila ambil pendapat tu, maksud dia wujud tu sifat, dia bukan zat. Bila sifat tak ada masalah, kira tu pasal dia sifat. Maksudlah. Tu dia bincang panjang tu. Apa nanti tengok. Dalam tempat bincang, dia bincang. Banyak dia kena, kita tauhid ni dia ada step-step banyak lagi nak mengaji. Boleh sampai aqidatun najin jadi kalau jawi lah. Aqidatun najin pun perasaan tak mau baca dah kat orang kampung. Dia tauhid tebal. Tauhid ni macam kat orang kampung baca hak ringkas-ringkas baca hak tebal-tebal tu teruk kita. Boleh baca kat orang kampung, ada lah orang baca. Tapi dia kena minggu awal penuh. Masuk setengah. Tak ada sampai setengah kita
Nah, dia serak tu tak ada orang nak main. Nah, jadi kita ambil hak orang tu lah. Hak nipis-nipis boleh lah orang kampung. Tu ya, kita naik satu step. Boleh nak nampak 420 tak apa lah. Jadi dia kata apa? Ni wujud ianya wujud tu seakan-akan seolah-olah diri benda sendiri. Pada pihak ni wajah syabah, pada kata seakan-akan tu. Kan bila kita nak tashbih mesti ada wajah syabah. Wajah syabah ni maksud dia jalan sama tu. Bila kita kata Zaid ni seperti lembu, jalan sama dengan lembu tu, atau orang panggil wajah syabah. Titik persamaan. Nak masalah kata kan, titik persamaan dia bukan sama semua dengan lembu. Dia ada titik persamaan dia tu. Tu orang panggil wajah syabah. Saya sebut dalam tasawuf. Ada sebut kan. Dia mesti ada apa dia? Ingat tak? Nak tashbih, kita nak tashbih ni dia ada rukun dia. Nah, dia ada musyabbah bih, adat tashbih, wajah syabah lah. Wajah syabah 4 aja. Bih Allah. Jadi pada pihak ni orang panggil wajah syabah lah. Wajah syabah yang kata seakan-akan tu mana? Pada pihak tunggu. Pasal kita kata tunggu, kat itu dia je tunggu ke tunggu? Tunggu tak? Tak ni. Mu tunggu ngapa? Jadi sengau lah tunggu. Tunggu. Pada pihak tunggu. Nah, tunggu pada reti. Nah, tu renti. Nah, pada pihak tunggu pada renti. Nah, tunggu pada reti. Selama kait pada kata tunggu tu. Tunggu tu selama benda itu tidak hilang. Tu dia abang tunggu pada renti lah. Nah, pada reti. Reti suatu tu lah benda tu. Tunggu tu pula selama benda itu tidak hilang. Selama tu kait pada kata tunggu. Tunggu tu selama benda itu tidak hilang. Dia guni dah. Mudah faham. Sifat nafsiyah ni, kalau ikut ayah dia sekam ni, Tok dia sekam ni kami mengaji dekat Baba Mukhtar, anak murid dia. Mukhtar dia cerita Tok dia sekam ni, dia kata sifat nafsiyah ni apa dia? Sifat tunggu zat. Tu nafsiyah. Sifat tunggu zat. Ataupun kalau kita sebut dia sifat yang dibangsakan kepada zat. Maksud dia bila sebut dia faham kat zat. Boleh juga. Ataupun sifat tunggu zat. Tunggu zat dia. Macam mana tunggu zat dia tengok? Buah pisang. Lagi mana duk ada zat dia tu, maka sifat wujud duk sabit itu. Buah pisang kan. Lagi mana sifat lagi mana pisang tu ada, maka sifat wujud dia akan sabit. Lagi mana ada. Tapi bila pisang tu habis dah, tak ada lah sifat wujud. Tak ada lah. Ikut habis. Tu kata tunggu zat. Tak sama dengan hijau pisang. Hijau tu sifat pisang juga, tapi dia bukan tunggu zat. Nah, pisang tu mulai hijau, lepas tu kuning, hijau hilang. Hilang hijau. Zat ada lagi. Tu kata hijau tu dia tak tunggu zat. Tapi nafsiyah ni dia tunggu zat dia. Tu kata sifat tunggu zat. Pak Yoh ni asal tuk guru dulu gitu lah dia bang. Sifat tunggu zat. Dia dah cari lah kitab kitab jadi ni boleh jumpa lah. Tunggu apa semua ni pasal dia buat kitab dia memang bahasa kampung tu. Jadi dia kata apa? Semua benda itu tidak hilang. Seperti ada buah padanil ni nama bagi buah.
Buah padanil. Buah apa? Buah padanil. Wallahualam. Terus cari tak? Ni pasal dia kadang tu bahasa petani lama. Bahasa kadang petani pun tak tahulah. Kacau. Tak ada lah. Tak ada, payah. Kadang kalau tak lama pun dia kampung dulu. Jenis cakap payah nak faham kan. Orang tu. Seperti ada buah padanil. Ni nama bagi buah lah, kita tahu orang tu lah. Buah padanil ni. Maka tentu kita renti. Tentu kita renti. Renti tu renti lah. Reti ada buah padanil tu. Reti tu yakni reti ada buah padanil tu. Apa tu? Tentulah kita reti kata ada buah padanil tu selama tidak hilang buah padanil itu. Selama mana dia tak hilang lagi tu kita reti kata dia ni bersifat dengan ada, bersifat dengan wujud. Adapun hijau bagi buah padanil itu, hijau dia tu, warna hijau tu, maka jawab bagi adapun. Maka jawab adapun, maka boleh hilang dahulu daripadanya. Dahulu daripada hilang ada buah padanil. Buat tu. Dahulu daripada hilang ada buah padanil. Hijau tu dia boleh hilang dulu. Macam tadilah kita cerita pisang lah. Mula duk hijau. Lepas tu apa hijau tu hilang, mai kuning pula. Kuning tu mah. Orang tanya hijau tu pi mana? Tu tanya soalan tak kena. Arad tanya apa tu? Nak pi mana? Tak boleh tanya tu. Dia kena tanya sebab apa hilang. Boleh kena. Kalau tanya pi mana tak jawab tak apa. Sebab soalan pun tak kena lah. Dan jawab apa soalan tak kena. Macam orang tanya Allah duduk mana? Tu soalan tak kena lah. Dia jawab apa? Habis. Jadi dia tak lagi tak hilang buah padanil itu. Adapun hijau dia buah padanil itu, maka boleh hilang dahulu daripada hilang ada buah padanil itu. Dan mengganti oleh Allah akan merah, dia merah pula. Hijau hilang merah pula. Buah apa ni? Mula hijau itu merah. Apple lah. Apple dia apple hijau dia tak merah-merah lah. Tak tahu buah apa buah padanil ni. Naga ke apa, Allah alam. Boleh jadi ke. Mula hijau, lepas tu dia hilang hijau, dia pergi kat merah. Jadi Allah Ta'ala gantikan akan merah pula dia. Habis hang tu. Dan 5 sifat kemudian. Dan ni atas dekat mana? Dan ni atas dekat yang mula-mula. Yang mula-mula tadi. Dia buat yang mula-mula. Dia atas kat itu. Jadi 5 ni dia jadi mubtada' lah. Atas dekat yang mula-mula tu. Dan 5 sifat kemudiannya. Dan 5 sifat kemudian daripadanya. Selepas daripadanya, daripada wujud. Betul. Kemudian ni selepas daripadanya, daripada wujud. Lepas sifat wujud tu, iaitu 5 sifat tu. Dari ni mula dari mana? Qidam hingga wahdaniyah. Dari itu orang panggil min lil ibtida'. Min lil ibtida'i. Jadi kita kena buat tu lah. Dari ni mula dari qidam hingga wahdaniyah itu dinamakan yakni di sisi ulama usuluddin dinamakan apa? Sifat salbiyah. Nama dia salbiyah. Hak wujud tu nafsiyah. Qidam baqa' mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis qiyamuhu bi nafsih. Hak tu dia masuk dalam kata sifat salbiyah. Salbiyah iaitu
iaitu salbiah boleh, ataupun sifat salbiah tu. Nah, iaitu sifat salbiah dah. Sifat salbiah tu dah yang sifat yang bangsa kita reti. Nah, sifat yang bangsa yang jenis kita reti. Kata ternafi. Nah, ternafi ni ketiadaan barang yang tidak layak dengan Tuhan. Nah, tu ternafi ni ketiadaan barang yang tidak layak dengan Tuhan. Iaitu iaitu kesenakan diri, kenakan jadi dia kata apa? Iaitu yang kata yang bangsa kita reti, kata ternafi barang yang tidak layak dengan Tuhan tu, iaitu nak kenakan diri ternafi awal. Ternafi awal pada qidam, pada sifat qidam. Bila sebut qidam, ternafi awal, ketiadaan awal. Betul. Awal tu tak ada. Dan ternafi akhir, dan atas kat ternafi awal, atas kat ternafi awal, iaitu kenakan diri ternafi akhir pada baqa'. Bila kata baqa', ternafi akhir. Dan ni semua atas kat awal, dan ni atas kat awal, atas kat ternafi awal tu. Kenakan diri ternafi serupa pada mukhalafatuhu, dan ternafi menumpang. Ternafi menumpang ni menumpang zat lain untuk ia ada bab tu. Menumpang ni menumpang zat lain untuk ia ada. Ternafi menumpang dan berkehendak. Berkehendak dengan makna berhajat lah. Menumpang tak? Dia titik kat bawah. Dia tulis apa? Macam menyerupa. Ternafi menyerupa. Ternafi serupa tu pada mukhalafah. Ni depan tu, bawah tu, menumpang. Ni menumpang. Hak tu serupa tu. Hak tu dakwat lebih tu. Ternafi serupa. Pada mukhalafah. Tu menumpang tu menumpang. Menumpang yakni menumpang zat yang lain untuk ia ada tu. Ternafi menumpang zat lain. Dan berkehendak. Dan atas kat menumpang. Ni ternafi berkehendak, berhajat kepada yang menjadi. Berhajat kepada yang menjadi. Yang menjadi itu fa'il. Mana ternafi ni? Pada qiyamuhu binafsih. Bila kita mengaji qiyamuhu binafsih, ternafi dua tu lah. Ternafi menumpang, tak menumpang. Dan ternafi berhajat. Berhajat kepada yang menjadi fa'il. Dan ternafi berbilang pada wahdaniyah. Ni ada alih lebih ni. Wahdaniyah. Lepas tak ada alih. Itu ada adik ya? Tak ada. Jadi wahidat. Wahid lah. Dan kita maklum kita dah ketahui dah bahawasanya kesemua benda-benda yang ternafi itu, semua benda-benda hak ternafi, mana awal, akhir, serupa, menumpang, berkehendak kepada yang menjadi, lepas tu berbilang-bilang. Tu kita maklum bahawa kesemua benda-benda yang ternafi itu benda yang ternafi itu tidak layak berlaka-laka dengan Tuhan. Tak layak berlaka-laka dengan Tuhan. Dia ada
Salbiah ni dia asal ke ni? Kita cerita pilah sikit nah, dah lalu dah. Dia punya takrif dia an-nafyu ma la yaliqu. Nah, al-nafyu ma la yaliqu. Nafi barang yang tidak layak. Hak ni cara ringkas lah. Cara ringkas. Tak layak tu tak layak dengan Tuhan lah. Dan sadat sifatun dalatun 'alan nafyi ma la yaliqu bi jalalihi ta'ala. Jadi panjang pula tu. Ni kita nak ambil an-nafyu ma la yaliqu. Dia asal takrif macam ni. Dalam kitab Arab pun kata macam ni. Ni sifat salbiah. Cuma apa an-nafyu ni asal terjemah dia apa dia? Asal terjemah dia menafi. Tu an-nafyu. Menafi perkara yang tidak layak. Maka kat sini dia akan jadi masalah. Dia masalah mana? Bila kita sebut kata menafi perkara yang tidak layak, dia akan jadi menafi ni fi'lul fa'il, perbuatan orang yang buat. Kalau gitu siapa yang duk pi menafi perkara yang tak layak kat zat Tuhan? Satu. Yang kedua, bila kita sebut menafi, dia akan jadi sama dengan sifat yang lain. Dia akan jadi sama dengan kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar sama. Sebab kudrah tu sendiri, dia menafi lemah. Kalam tu menafi bisu. Bila ada kalam, menafi bisu. Bisu tak main duk. Kalau gitu, kudrah, iradah, ilmu, hayah apa semua boleh letak dalam ni juga. Boleh letak dalam kata salbiah juga. Padahal kita nak khususkan salbiah saja. Tang mana beza salbiah dengan ma'ani dan sifat-sifat yang lain? Tang mana beza? Sebab sifat yang lain pun menafi. Menafi. Beza dia sebab tu. Ulama dia takwil. Ulama kemudian dia takwil apa? An-nafyu dengan mana? Al-intifa. Al-intifa'i. Al-intifa. Apa al-intifa ni? Al-intifa ni ternafi. Sebab tu tengok kitab kita, dia kata apa? Kitab kita kata ternafi. Ternafi. Dia kata ke semua benda-benda yang ternafi. Hak awal tadi yang dia kata apa? Dia reti salbiah tu iaitu yang bangsa kita reti kata ternafi barang yang tidak layak. Dia tak kata menafi. Tu bahasa tu penting tu. Kalau kita tak halusi ni tak nampak lah. Dan kalau kita tak buat kelak masalah, memang orang tak nampak pun. Tapi bila pi kita Arab, kita jam, dia siapa pakai an-nafyu. Jadi ulama dah tulah bab lah an-nafyu dengan mana al-intifa'u. Al-intifa'u. Al-intifa'u lah. Al-intifa'u ma la yaliqu. Maksud dia mana? Bila kata ternafi perkara yang tak layak, maksud dia bila kita sebut sifat tu, faham kot tak ada. Ni sifat salbiah. Sebut kata qidam tu terus kita akan faham kata apa? Tak ada mula ataupun tak ada awal. Tadi dia kata awal lah. Mula boleh, awal pun boleh. Tak ada mula. Bila kita sebut baqa, tak ada akhir. Ketiadaan akhir. Terus kita akan faham, automatik faham gitu. Dan diri tak ada akhir itulah baqa itulah tak ada akhir. Qidam itulah tak ada awal, awal itulah tak qidam. Sama gitu.
Tapi bila kata kudrah itu tak lemah ke? Bukan. Kudrah ha. Tak lemah lain. Nah, tak lemah tu kudrah kan? Tak juga. Tak lemah ha. Dia bukan diri. Tapi salbiah tu bila sebut qidam itulah diri, tak ada awal. Tak ada awal itulah qidam. Macam kita katalah botak tak ada rambut. Botak tu tak ada rambut. Tak ada rambut tu dah botak. Dia memang kena kat diri dia. Botak tak ada rambut. Nah, tak ada rambut itulah botak. Dia tak ubah dah. Rompong tak ada hidung. Tak ada hidung tu rompong. Mandul tak ada anak tu nama dia mandul. Dia diri yang sama. Diri yang sama gitu kan. Hak sama. Tapi kudrah dengan tak lemah dia benda lain-lain. Tak lemah lain, kudrah lain. Itu kata ni beza salbiah dengan hak lain. Habis yang tu. Nanti kita tengok. Tengok pula dia kata apa? Dan tak mana lah. Hendaklah dan kita maklum bahawa semua benda yang terfik itu tidak layak. Itu habislah. Hendaklah kita tahu. Ada dan lah. Tak ada lah. Koma lah. Lagi ikut baca terlajak. Hendaklah. Masuk kerap aku lah. Tak apa. Hendaklah kita tahu dan ingat bahawasanya ni dhamir sya'an. Dhamir sya'an ni maksud dia tak ada tempat nak kembali lah. Cuma kalimah lepas dia tu jadi badal bagi dia. Bahawasanya apa? 6 sifat dah. Bahawasanya 6 sifat yang telah lepas itu dikatakan perkara yang semata-mata kita reti, dan kata sengoti dan sungguh jua. Hak kita reti dan kata sengoti, sungguh dan sungguh, sengoti sungguh sama. Jua sahaja. Hak reti lah. Dan kita kata hak ni sungguh saja. Ataupun kita kata hak ni sengoti saja. Habis yang tu. Bukan tafsir pada kata jua. Bukan ni nak tafsir jua. Apa jua tu? Bukan perkara yang ada. Bukan sifat ada. 6 tu daripada wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Bukan ada, dia sungguh tu lah. Reti. Sebab tu kalau orang tanya kita, Allah ni ada ke? Nak jawab apa? Allah ni ada ke? Zat dia. Zat Allah ni ada ke? Ada lah zat dia. Kalau tak ada kot. Ada. Memang ada lah zat dia. Lepas tu tanya Salafi lagi. Ada Allah tu ada ke? Ni baru soalan lain. Ada Allah tu ada ke tak? Nak buat nak. Taklah nak tanya ada ke tak ada. Dia dua lah jawapan. Ada ke tak ada? Ada Allah tu. Ada Allah tu. Ada ke tak ada? Tu. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Ada Allah tu. Tak ada lah. Tak ada. Jangan takut. Kalau tanya Allah tu ada tak? Dia tanya Allah tu. Bukan tanya ada tu. Allah tu ada. Allah. Okey, ada Allah tu. Ada Allah tu ada ke tak ada? Betul. Ada Allah tu. Maksudnya sifat ada Allah tu ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak ada. Lepas tu sungguh. Tang sungguh lah. Sungguh tu pun tak ada juga. Sungguh tu bukan.
Ni nak tanya betul ada ke tak ada? Nah, bukan tanya betul sungguh ke arti ke tu kita bincang lain. Tapi walaupun tak ada tapi dia sungguh, tentu tak apalah. Janji nak tahu dulu ada ke tak ada, ada Allah tu. Tak ada. Nah, kenapa tak ada? Hak ni orang takut jawab. Ish, nak kata tak ada satgi kacau. Kadang dia tak faham soalan. Nak, tu je. Habis tu. Jadi hak tu semua tu sungguh, sengoti, reti gitu lah. Hak 6 tu. Kalau nak minta ya Allah tunjuk sifat wujud, boleh tunjuk tak? Allah boleh tunjuk tak sifat wujud dia? Takut apa? Tak boleh tunjuk siapa? Benda opti tak boleh. Boleh tunjuk. Benda tak ada. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk apa? Benda ni. Kalau zat dia boleh tengok. Zat dia boleh tengok, sifat makni boleh tengok. Lepas tu dah tengok zat Allah, minta lah ya Allah tunjuk sifat wujud dah. Mampu nak tunjuk kan lah. Sebab benda tu reti. Bukan bangsa boleh tunjuk. Bukan bangsa boleh tengok. Boleh tengok lah. Nak minta tengok sifat wujud lah. Kacau. Habis hang tu. Lepas tu dia kata apa? Maka sekarang pulang kembali kita kepada bicara. Kembali kita kepada bicara kepada perbahasan sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan. Pula, ni dia maksud sifat hak ada pula. Hak sebelum ni tak ada lah kau, sungguh lah. Ni bincang sifat hak ada pula. Kalau boleh dapatkan macam Chandra. Tak boleh jawab. Kadang ada orang sungguh benda tak erti. Tak boleh jawab. Jadi macam Bangla. Ada makan tu tanya apa nak. Sudah makan ke? Ya, beza tu. Ada dengan sungguh. Makan ke? Kalau sungguh lawan dia apa dah? Sungguh lawan dia tak. Kalau ada lawan tak ada. Betul. Makan ke? Tak lagi. Kena. Tapi kalau makan ke? Tak ada lagi. Kena cakap gitu. Memang tak kena. Sebab tanya makan. Makan ni benda sungguh. Tapi kalau tanya ada makanan. Tak ada. Tak ada kena. Sebab tanya makanan benda ada. Makan tak ada. Tapi makan ada. Lepas tu tanya ada makanan? Ada? Ada kena. Sebab dia tanya benda ada. Ni tanya ada makanan? Dok. Kok mana pula? Dok pula. Jadi tukar. Pening. Tu kata kena arti tu ada lawan tak ada. Sungguh lawan tak. Menafi dengan termenafi tadi tu. Kata yang menafi tu untuk termenafi tu untuk sifat salbiah kan. Dia kalau kata menafi, dia akan menyebabkan sifat-sifat yang lain seperti sifat ma'ani dia akan masuk sekali. Sebab kudrah menafi lemah. Iradah menafi lawan bagi iradah. Lawan iradah tu ada terpaksa, nyanyuk, apa semua tu lawan bagi iradah. Lalai, galik, lupa tu lawan bagi iradah. Ilmu dia menafi jahil. Sebab tu tak boleh pakai menafi. Lepas tu nak faham salbiah ni kena faham kod ternafi. Ternafi. Ternafi ni nak abang kata apa? Nak abang kata bila kita sebut qidam lah tak ada awal. Tak ada awal kan? Ataupun tak ada mula. Qidam tak ada awal. Jadi
tak ada awal itulah qidam, qidam itulah tak ada awal. Diri sama aja. Nah, botak lah tak ada rambut itulah botak. Nah, hak tu lah. Kan lain-lain dah. Tak ada lain lah. Sama. Kan. Bagus 10 lebih. Bagus 10 setengah lah. Okey. Dia macam tu. Tapi bila kita kata malam dia menafi bagi siang. Tapi bukannya malam tu ialah diri tak ada siang. Nah, bukan tu. Nah, malam tu lah diri tak siang, bukan. Dia menafi lah. Dia cuma menafi lah. Dia bukan siang lah. Tapi nak kata dia tu diri tak siang tak boleh. Tu. Payah juga nak faham. Istihalatul mustahil dengan salbiyah tu. Nak faham, nak beza salbiyah dengan sifat-sifat yang lain. Salbiyah dengan sifat-sifat yang lain. Lepas tu nak faham salbiyah dengan istihalatul mustahil pula. Mana? Tak lemah istihalatul mustahil. Tak lemah. Salbiyah kan menafi benda yang tak layak. Lepas tu tak lemah tu benda tak layak. Benda tak layak dengan Tuhan. Tak tu menafi tu. Lemah kan ternafi benda yang tak layak. Istihalatul mustahil pun ternafi juga benda tak layak. Lepas tu tang mana beza salbiyah dengan istihalatul mustahil? Hak ni payah sikit. Ni payah sikit. Hak tadi beza salbiyah dengan sifat-sifat nafsiyah, ma'ani apa semua. Nak beza salbiyah dengan istihalah pula. Istihalatul mustahil. Tak lemah, tak buta. Mana beza salbiyah dengan tu? Adalah. Ada yang jawab kata apa? Tak ingat jawapan tu. Nanti boleh cek lain. Kita buat masalah kita yang tak boleh jawab. Tak ingat tu. Dia ada yang kata ni salbiyah dekat Tuhan saja kot. Lepas tu istihalah tu boleh jadi kat makhluk dengan Tuhan. Dia ada cara jawab gitu lah. Dia ada beza tu. Tak ingat tu. Ada yang kata salbiyah dia untuk Tuhan saja. Tapi bila kata istihalah ni dia makan habis. Dia umum lagi. Dia ada beza sikit gitu lah. Payah lah. Kalau paisi payah. Kalau tak paisi teruk-teruk sangat dia senang lah. Goreng terus makan lah. Kalau paisi buang satu. Jadi susah kerja balik lah. Kat mana tu? Hilang. Jadi pulang pula kita kepada bicara sifat yang bangsa ada pada Tuhan pula. Nak patah balik pergi kat sifat hak ada. Ni sebab apa? Mula bincang hak tak ada dulu. Kan kita sebut lah. Sedia tak ada awal. Lepas tu kekal tak ada akhir. Tak ada tu. Bincang tak ada, ni tak ada. Bincang hak ternafi dulu. Lepas tu pun pergi bincang hak ada pula. Sebab kita pakai susunan kita ni dia pakai kaedah ni ya. Li'anna taqdimat taqdima takhliyati ala
tahliyah. Tu kaedah tu, li'anna taqdim at-takhliyati 'ala at-tahliyati. Nah, takhliyah di atas tahliyah. Takdim ni maksud dia mendahulu. Nah, li'anna kerana taqdim at-takhliyati, mendahulu takhliyah. Takhliyah ni menyuci. Tu takhliyah di atas tahliyah. Tahliyah ni menghias. Seolah-olah pakai kaedah macam ni lah. Nah, kerana bahawasa mendahulu menyuci di atas menghias. Cuci dulu benda tak layak, buang dulu, baru hias hak ada. Macam tu lah. Nah, kaedah susun kita tu. Ni kaedah apa? Ni kaedah tu susun kita. Nah, kalau tak tahu tak apa. Ni, ni tu. Macam tu. Mula bincang dulu sifat-sifat yang tak elok tu. Pasal apa nak kena cuci benda dulu. Nah, buang dulu riak, ujud, takabur apa semua, buang. Lepas tu baru isi hak elok. Dia masuklah redha, syukur, sabar. Apa semua tu dia akan masuk lah. Nah, benci kat dunia apa semua ni, semua dia akan masuk waktu tu. Zuhud ke apa ke, nah, masuk selepas tu. Nah, selepas daripada suci. Kita dah masuk rumah. Ni masuk tempat baru. Takkan nak hias terus, dah kena pergi cuci dulu. Cuci baru kita bubuh perhiasan. Ni pergi hias dulu baru nak cuci punah. Tak jadi. Ni tu. Tak. Ni kaedah susun kita. Cerita banyak ni. Kira boleh lah. Model-model abang ajak orang kampung lah. Tarik tahu lu nak lepas mana England. Kena duduk belah-belah ni. Apa? Johor ke apa? Tapi Johor kuat dah ahli sunnah. Duduk Kelantan kan lepas ni. Boleh lah tu lancak sana. Tak 420. Dia depa nampak sikit 420. Yang duk di Wahabi kan. Habis tu. Ni pulang kita kembali kepada bicara sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan pula. Ni ada diri dia. Maksud dia, nak ulama kata apa? Lau kushifa annal hijabu la ra'ainahu. Ni sifat-sifat ni. Lau kushifa, nak kena tulis tak? Lau kushifa. Sebut lihat, lau kushifa, lam waw ka shin fa. Lau kushifa anna al-hijabu, anna al-hijabu la ra'ainahu. Lau kushifa, jikalau dibuka, disingkapkan, anna daripada kami, al-hijabu jadi apa? Lau kushifa anna al-hijabu la ra'ainahu. Obat bagaimana pula? Mubtada. Lau tu fi'il madhi majhul. Fi'il madhi majhul ni dia nak kepada naib fa'il. Naib fa'il hukum dia rafa'. Rafa'. Tu baca al-hijabu. Al-hijaba. Lau kushifa anna al-hijabu la ra'ainahu jawab bagi lau. Jikalau dibuka daripada kami akan hijab, la ra'ainahu, nescaya melihat oleh kami akan dia. Tu.
Boleh terima gitu. Halah. Terima gitu. Jadi kalau dibuka kami boleh tengok. Ni tu. Ni sifat ma'ani. Tak tu lah. Nak abang kata ada sifat ni. Iaitu sifat yang bangsa ada pada Tuhan tu 7 jua. Nah, dia tak abang nama apa. Ni nama dia sifat ma'ani. Sifatun ma'ani. Nah, dia ma'ani lah. Nah, sifat ma'ani. Min ain alif nun ya, ma'ani. Dia abang ma'ani tak abang. Sifat abang. Iaitu sifat yang masuk ada 7 jua. 7 saja. Yang wajib 7 ni yang wajib kita. Wajib ni wajib pada syarak. Kita atas kita lah. Kita mukallaf ni. Wajib pada syarak ni atas kita mukallaf ni. Wajib mana? Ketahui. Wajib kena ketahui. Nah, ketahui takdir ni. Yang ni belajar hingga ketahui buat tu. Nah, ketahui tu kerja Tuhan tu. Tuhan campur ilham bagi kita, baru kita tahu. Kalau tak campur ilham 40 tahun pun tak tahu itu. Duk ngaji dah 40 tahun tak tahu, nak macam mana? Tuhan tak buka. Ketahui ni belajar. Wajib belajar. Belajar tu yang wajib. Nak dah belajar tak nak tahu nak buat macam mana. Nak semua kita hak penting kena main mengaji. Duk mengaji tak tahu, ngaji pun tak tahu, tak apalah, mengaji. Buat dah kerja tu wajib, nak buat macam mana? Nak ngaji sampai mana? Sampai tahu. Takkan tak adat lah, kebiasaan orang pun kalau lama-lama kot mana pun dia tahu nanti nak pergi mana. Cuma kadang tu jadi masalah, dia dengar kali dia tuang lah. Dia tak lihat pergi lah. Apa beliau pula salbiah pula. Wah ni salbiah ma'ani apa ni? Ada sungguh dak, tak ada apa. Lah dia tuang tu. Lah kali tuang habis kat tu. Habis. Tak sampai. Kalau tasawuf pun, kalau dia terjun dalam tasawuf, kan tasawuf ni dia kena ada pengorbanan jiwa lawan nafsu semua. Dia kena terus berjalan baru sampai hujung, macam Imam Ghazali habaq dalam kitab Ayuh Hawalat lah. Tadi baru baca pagi dia tu yang ingat. Tadi baru baca semua ni. Dia kena ada pengorbanan. Kalau tak kita tak mampu nak berjalan, kita tak akan sampai. Bila kita tak sampai, kita tak boleh nak rasa apa yang ahli sufi rasa. Kat tu lah. Bila tak lihat so cakap tu, takat dengar depa cakap lah. Dengar depa cakap, kita boleh dengar depa cakap, tak apalah, habis semangat kita lah. Kut kita boleh berjalan pergi cara depa. Kot tu je. Jadi kut mana apa kena berjalan sampai hujung. Macam tu mengaji. Dia ngaji awal tak faham, lepas tu dia berhenti terus. Berhenti pakai tak faham itu, bawa tak faham tu sampai mati. Tapi kita kena terus jalan lah sampai juga. Dia kena sampai lah. Habis. Dan i'tiqad kan dia kan 7 sifat. Dan i'tiqad dia tak padan kita tahu saja, tak i'tiqad tak boleh. Kita kena ketahui satu, lepas tu kita kena i'tiqad. Dia tak lazim lah ketahui dengan i'tiqad ni, dia tak lazim. Ada orang tahu tapi dia tak mau mengaku benda tu. Puak-puak apa, munafik, patut orientalis yang duk kaji tentang Islam, tentang hadis-hadis Nabi apa semua, ayat Quran dia kaji habis. Betul tapi tak mengaku, tak mau beriman juga, tak boleh. Jadi dia tak lazim. Tak lazim kawan tu tahu dia i'tiqad, tak lazim. Tapi bila dia tak tahu, nak kata dia i'tiqad tu pening jugalah. Dia tak tahu dia i'tiqad apa. Tak tahu.
Nah, dan i'tiqadkan dia akan 7 tu. Kena i'tiqad dengan tafsil. Nah, i'tiqad dengan tafsil, dengan satu persatu, dengan terperinci. Ha? Dengan tafsir tak ada? Tak ada. Sama lah. Dengan tafsir tak? Elok. Memang kena tambah lah. Memang jatuh tu rasa. Jatuh. Memang elok dia kena dengan tafsir tu. Satu, 7 tu. Satu persatu. Terperinci. Dan i'tiqadkan dia dengan tafsir. Kena belajar pun satu-satu, i'tiqad pun satu-satu. Dengan tu takluk dua. Takluk tanazuk. Takluk dekat ketahui, takluk dekat i'tiqad. Takluk dua-dua. Ketahui pun dengan tafsir, i'tiqad pun dengan tafsir. Terperinci satu-satu. Tuhan ada kudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayah, ada sama', ada basar. Tu 7 sifat. 7 sifat ni hak wajib kita tahu. Boleh faham lah. Jadi kita faham dah kat sini, sifat yang ada dekat Tuhan dia bukan 7. Nah, sifat hak ada kat Tuhan bukan 7. Lepas tu 7 ni, 7 hak wajib mengaji, tahu tu je. Hak wajib kita mengaji sampai tahu, lepas tu kita i'tiqad secara tafsil, detail. Hak ni 7. Lepas tu ada berapa kat Tuhan? Hak tu tak terhingga lah. Tak terhingga. Lepas tu habaq 7 wajib mengaji. Betul ya. Macam 20 sifat kan, bukan 20 saja sifat Tuhan. Lepas tu 20 tu hak wajib mengaji. Kalau hampa marah sangat 20 berapa nak kena mengaji? Nak kena mengaji apa? Sifat Tuhan macam mana? Tak terhingga. Lepas tu nak ngaji berapa? Tak terhingga juga. Hang pergi duduk mengaji tak? Hang pun berhenti mengaji. PhD habis, pengajian habis dah. Tak mengaji terus. Sifat Tuhan tak terhingga, hang duk kena mengaji. Kena mengaji sampai mati. Dia tak faham Wahabi. Wahabi tak faham. Kita abad 20 ni hak wajib ngaji. Mereka tak boleh tikar lah ni nak. Fatahah uluhiyah mereka tu sama je tak? Uluhiyah ke rububiyah ke, benda tu baru je mereka. Bila Nabi buat uluhiyah rububiyah tu, bila Nabi letak nama macam tu, tak ada. Mereka heran, mereka marah kita ni, mereka marah kita letak nama tu, tang nama tu marah lah. Pelik sungguh. Yang hampa boleh pula letak nama rububiyah, uluhiyah apa semua tu boleh pula. Asma wa sifat apa semua tu, ni tauhid asma wa sifat. Bila ada mata pelajaran tu dekat zaman Nabi? Bila? Dan bila ada pembahagian yang macam tu pada zaman Nabi? Ni pelik lah. Marah kat nama tu bodoh lah orang panggil. Dia kena tengok isi dia tu, benda apa yang nak bincang. Marah habis istilah pemarah tak cerdik lah. Dalam tajwid sendiri pun dia ada istilah dia ada. Dalam muttasil ni, munfasil pun sama. Dalam tauhid ni kita lalu kan, dia ada kam muttasil, kam munfasil. Dia pun ikut marah ni, kam muttasil, kam munfasil pun semua. Marah apa istilah. Tajwid pun ada kan, mat muttasil, mat munfasil. Ada muttasil munfasil. Dalam sarah pun ada dhamir muttasil, dhamir munfasil. Patut semua kena marah. Pas marah semua tu ngaji semua. Bila tak ngaji semua jadi bodoh. Tu kata bodoh dengan Wahabi ni. Itulah geng tu, adik-beradik kembar. Berpisahnya tiada. Lazim mansub. Tak bercerai tangan, sama-sama naik. Bila sebut Wahabi, lazim dia bodoh. Lazim mansub. Habis tu. Lagi dia kata apa? Wajib kita ketahui belajar dengan tafsir. Dan jika royah pada kata wajib, royah ni penghujung sampai tahap mana wajib tu?
Dan jika sifat-sifat yang bangsa ada pada Tuhan itu banyak sekalipun, walaupun banyak. Tu dia koyah lah. Nah, dan jika sifat-sifat yang bangsa ada, yang jenis ada pada Tuhan itu banyak sekalipun, walaupun banyak. Sifat hak ada kat Tuhan ni banyak. Nah, cuma hak wajib ngaji sifat hak ada ni 7 je ma'ani. Lepas tu kalau campur dengan hak sungguh apa semua tu, tu yang nak duk jadi sampai 20 tu. Kot tu. Boleh nampak tak? Kalau sifat hak ada, makni tu lah 7. Banyak lagi. Macam apa? Yadullah. Ya tu, kalau ikut Imam Abu Hasan Sy'ari, dia punya pendapat dia, ya tu sifat khabariyah. Sifat khabariyah ni apa dia? Sifat yang disebutkan di dalam Quran. Ya tu. Dia kena apa? Sifat makni Tuhan. Bukan anggota, bukan tangan, bukan anggota tangan, bukan. Sifat makni yang ada kat Tuhan. Ya. Kat tu. Boleh faham? Macam kudrah ada kat Tuhan, hayat pun ada kat Tuhan. Ni atas pendapat Imam Abu Hasan Asy'ari. Nah, ya tu sifat makni. Sifat khabariyah yang kita tak boleh nak ta'qul. Tak boleh nak fikir. Hak ni cuma dia main dalam Quran macam tu. Itu sifat khabariyah. Tak mana beza dengan Wahabi. Wahabi dia buah anggota tangan tu tak kena, tu bukan sifat anggota, bukan sifat anggota zat. Tentu tak kena. Bila buah anggota tu zat, bila zat Tuhan dah zat dah, tangan pun zat lagi, jisim lah. Jisim. Kampuh dua tu. Kampuh zat jadi jisim. Nah, boleh nampak jisim. Kan jisim ni zat apa? Jisim ni dia jirim yang boleh bahagi. Bila zat tu boleh bahagi, jisim lah. Jisim. Boleh bahagi tangan ni zat. Ni badan pula. Ada kaki pula. Ada juga apa? Anggota kaki. Api. Wajah lagi, muka lagi. Nah, lah kali kullu syai'in halikun illa wajhah. Simpan barang. Nah, tiap-tiap sesuatu itu habis, binasa habis, melainkan wajah. Tinggal muka Tuhan lah. Muka Tuhan tak ni. Nah, muka Tuhan tak binasa. Tangan, kaki apa semua habis. Nah. Pakai ayat tu, jangan takwil. Jangan takwil, pakai zahir terus. Bungkui. Tapi kalau ikut Imam Abu Hasan, wajah tu lah sifat khabariyah. Sifat. Tu kena ni. Dia ada satu kitab yang pengarang ni karang juga, Manhaj Ahli Sunnah. Kalau tak silap nama tu lah. Kitab tu bincang ayat mutasyabihat lah. Memang selesai. Untuk orang pelih memang kena reti ayat. Dia start tu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, nak bincang tu semua lah ayat mutasyabihat. Shopee. Kalau ni Darussalam mana? Darussalam Sungai Petani. Habis ni. InsyaAllah. Manhaj. Habis tahun tu. Baba dia ada karang nama apa lah. Kalau Baba punya Marjan. Tak ingat. Baba sepanjang tu. Dia ada juga karang bab ayat mutasyabihat. Tapi Baba dia detail lagi, tebal lagi lah. Dia ni tok guru dia. Ni dia nipis sikit, dia taklah tebal sangat. Tu baca pula jenis tu dia tak lambat sangat kan. Baca pi tu lah. Bagi janji kena faham lah. Tak mana dia cerita apa pula. Tu nak bang kata sifat makni ni banyak sifat makni Tuhan ni. Cuma hak wajib ngaji 7. Iaitu 7 tu. Mana 7 tu? Kena kita reti. Kita kena reti kata ada pada Tuhan kita kudrah. Ada kudrah. Ke sebelah kita nanti ya noh. Boleh. Ya noh. Kalau ke sebelah bau. Ni dah cukup 2 jam lah ni. Saya dah nak. Kalau 2 kita ada lah kan. Ada noh.
Tak apalah. Ke sebelah itu. Iaitu kudrah tu. Kudrah tu lah perkuasa. Kena masuk sifat tu. Tidak lambat. Kudrah ni perkuasa. Perkuasa ni terjemah daripada kudrah lah. Terjemah atas jalan ismi orang panggil. Nama bagi sifat. Perkuasa ni nama bagi sifat. Maka sebab itulah, sebab ada pada Tuhan kita kudrah tu. Sebab itulah ada pada Tuhan kita kudrah. Sebab itulah dia Tuhan itu kuasa mengadakan apa-apa mungkin. Dia kuasa nak buat apa-apa mungkin. Ni dia sebab sajalah. Kudrah ni dia sebab. Sebab tu dia kata sebab itu. Bukan hakikat. Hakikat kuasa mengada zat. Kot tu. Nak i'tiqad kena jaga. Bukan kudrah buat. Zat, hakikat dia zat. Hakikat zat. Zat mana? Zat yang ada sifat kudrah tu. Zat yang ada sifat kudrah. Tu. Sebab tu kata ulama kalau i'tiqad kudrah buat boleh jadi kufur. Kalau i'tiqad kudrah yang duk ada dekat zat lah, sekali tu hak tu dia tekak pasti gitulah. Dia kena i'tiqad zat tu lah. Hakikat yang mengada tu zat tu. Kalau dia kata dua-dua buat tu pasti kan. Jadi pasti kan. Habis. Ni dia sebab itu dia itu kuasa mengadakan apa-apa mungkin. Tu dia kata sebab itu dia bukan hakikat. Sebab saja. Kudrah tu sebab. Lepas tu apa beza? Kan Mu'tazilah kata apa? Mu'tazilah kata apa Tuhan mengada ni dengan zat. Tu Mu'tazilah. Tuhan berkata-kata dengan zat, mendengar dengan zat, melihat dengan zat. Lepas tu apa beza? Beza dia Mu'tazilah tolak sifat. Tolak sifat makni. Kita tak tolak sifat. Kita kata ada kudrah. Depa kata tak ada kudrah. Lepas tu dah tak ada kudrah, lemah Tuhan. Tak lemah. Tuhan kuasa pula. Kuasa kot zat. Kot tu. Tuhan kuasa kot zat. Tu Mu'tazilah. Kita Tuhan ada kudrah. Jadi beza dia tang sabit sifat tu. Tang tu beza kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Mu'tazilah. Habis. Kudrah tu perkuasa. Maka sebab itulah dia itu kuasa mengadakan apa-apa mungkin dan meniadakan dia akan apa-apa mungkin. Dia kuasa nak mengadakan apa-apa mungkin, boleh tak ada. Mungkin ni apa? Mungkin ni benda yang boleh ada dan boleh tak ada. Tu mungkin. Tak ada boleh. Tak ada boleh. Kita ada tak? Ada, boleh ada. Biasa ada tak ada? Biasa tak ada. Boleh ada, boleh tak ada. Tu. Jadi kalau gitu dah kita biasa tak ada, lepas tu kita lah ni ada, biasa ada pula. Kalau gitu kita ni mungkin. Jadi Tuhan ni dia kuasa mengadakan apa? Mengadakan apa-apa mungkin. Jadi bila kata mungkin masuk dalam kata jaiz sajalah. Mungkin ni maksudnya jaiz. Maksud dia benda yang jaiz saja. Jaiz akli. Jaiz. Harus jaiz lah, yang harus. Bila mungkin ni tiap-tiap mungkin tu jaiz lah. Dalam mungkin tu jaiz. Jaiz. Bila kata Tuhan ni kuasa buat yang jaiz, dia akan timbul soalan, macam mana dengan hak wajib? Hak wajib dengan mustahil macam mana? Tuhan ni dia kuasa dekat
Dekat hak jaiz ni je. Jaiz ni selesai lah. Mungkin tu. Nah, hak ni hak Tuhan kuasa. Nah, hak kuasa mengada apa semua ni hak jaiz. Nah, hak ni dia kuasa lah. Lepas tu timbul soalan. Hak pertama dia, soalan pertama dia wajib. Wajib ni macam mana? Tuhan kuasa atau tak kuasa? Benda wajib. Nah, sebab kita bincang Tuhan kuasa mengadakan mungkin, semua mungkin lah, ataupun meniadakan mungkin juga. Okey, hak wajib mungkin bukan wajib, mungkin jaiz. Hak wajib mana? Tuhan kuasa tak? Kuasa? Tak. Tak kuasa. Tak takluk lah. Tak kuasa. Nah, dia tak kuasa. Wajib benda wajib. Benda yang wajib. Benda mesti ada ataupun mesti sungguh. Contoh benda wajib mana? Sifat kalam Allah. Ataupun zat Allah tu sendiri. Zat Allah sendiri. Nah, Tuhan kuasa mengadakan zat dia tak? Tuhan buat ke zat dia? Tak buat. Pasal apa tak buat? Dia tak ada kam tak? Dia mana tu? Kuasa kam je lah. Pasal apa dia tak buat zat dia? Dia tak takluk pun. Benda wajib? Tak apa? Dia tak Sebab zat dia tak pernah tak ada. Pernah ada tak? Pernah tak ada tak zat Tuhan? Tak pernah tak ada. Dia ada je. Bila macam tu, kalau dia buat juga jadi ke mana? Tak jadi tahsilul hasil. Nah, dia akan kelak apa jawapan dia? Tahsilul hasil. Tahsilul hasil. Maksud dia buat benda hak orang buat dah. Benda hak ada dah buat apa lagi? Sifat hak mana lagi hak wajib? Hak wajib lagi sifat sifat kalam, contoh aja ni. Sifat kalam ni. Dia kuasa kan? Kat sifat kalam dah. Kuasa ni kuasa mengada tu. Tak kuasa dah. Sebab apa? Sebab kalam tu dah ada dah. Mana pernah tak ada? Kan pernah tak ada kalam Tuhan. Kalau pernah tak ada, dia bisa bisu. Dia dah ada dah. Bila dah ada, nak buat apa-apa? Tu kata tak kuasa mengada. Kalau buat juga tahsilul hasil. Dia buat benda hak dah ada. Tahsilul hasil mustahil. Nak kita buat benda hak dah ada, buat apa? Bukan bidang kerja dia. Bukan bidang dia. Satu jawab tu bukan bidang lah. Tapi kalau nak kata nak buat juga jadi tahsilul hasil. Tahsilul hasil tak boleh. Mustahil. Anggap tu je. Contoh macam mana? Tahsilul hasil. Imam Bukhari ni dah cek dah. Hak ni sahih ke? Hak ni tak sahih ke? Dah cek dah. Tiba-tiba jengui pula hak hujung-hujung zaman. Pi duk cek lagi. Hak Imam Bukhari cek tu. Lepas tu dah cek. Habang kata sahih. Imam Bukhari kata sahih tak? Sahih. Dia pula pergi habang kata, ni saya dah cek dah, memang benda ni sahih. Sahih di sisi dia. Sahih. Sahih. Disahihkan oleh Al-Alba. Ini tu lah. Tu jadi apa? Tahsilul hasil. Buat benda orang buat dah. Lah, hang buat benda lainnya. Benda orang tak buat lagi. Ni duk pi cerita apa sahih. Dah Imam Bukhari kata sahih dah. Mensahih. Telah mensahih akan dia oleh fitri. Contoh tak? Buat apa? Buang masa lah. Buang masa kita lah. Cek sampai ada yang to'eh pula lah. Jadi to'eh terus. Jadi to'eh ke dia cek.
Ada tu lah tahsilul hasil. Nah ni pen ni ada lah. Tolong buat pen ni kak. Uish, nak buat pen ni juga mana boleh. Buat sama dia. Tak nak buat dia juga. Mampus ha. Nak buat benda dia ada dah. Buat sama dia tak apa. Nak buat bentuk sama dengan dia warna putih apa tudung biru kita boleh buat mai ni. Nah, buat sama ni sama. Nak dia juga. Dia juga mampus buat dia juga. Nak buat apa? Dia ada dah. Dia lah. Ada tahsilul hasil. Lepas tu satu lagi mustahil. Nah, hak kedua dia akan timbul masalah mustahil. Mustahil. Mustahil ni Tuhan buat dah mustahil ni. Hak ni pun tak juga. Tak juga. Tak kuasa juga. Mustahil. Apa mustahil? Hak mustahil apa dah? Contoh anak Tuhan. Anak Tuhan ke? Bini Tuhan ke? Anak Tuhan mustahil. Tuhan kuasa ke buat anak dia? Tak mesti jawab. Tak bukan bidang dia tu. Kalau buat juga lah. Kalau buat juga dia akan jadi bertukar hakikat. Bertukar hakikat mustahil kepada jaiz. Hak mustahil jadi harus. Kalau dia buat agak mustahil jadi harus, tak mustahil lah. Maka hak ni semua ni tak boleh. Tak jadi mustahil jadi harus lah. Anak jadi harus pula lah. Jadi harus pula anak Tuhan pening. Bila Tuhan ni buat anak dia kena Tuhan jugalah. Kalau keluar dari lembu tu. Walaupun rupa kambing tetap kena hukum lembu. Bila hukum lembu kan, dia kira tak boleh pecah 7. Dia boleh pecah 7. Kambing boleh pecah 7 ni. Dah lembu. Rupa kambing. Dah keluar daripada perut lembu. Macam mana boleh beda sampai 7? Itulah lebih kurang. Habis. Tapi dia kata apa? Tengok dia kata apa-apa mungkin dan meniadakan dia apa-apa mungkin tu. Selorong bahasa dia. Selorong ni muafakat, membetuli. Tu selorong, muafakat, membetuli. Lagi pada lagi. Sesuai lah. Sesuai dengan kehendak Allah. Fa'alun lima yurid. Tu dia ayat Quran lah. Buat dia tu sesuai dengan apa yang dia nak lah. Selorong apa dengan kehendak Allah. Percamai, pengecam. Percamai ni dalil bukti. Percamai, pengecam. Kita kata ada kudrah di Tuhan itu dengan sebab kita lihat jaksa-jaksanya, jaksa-jaksa bagi kudrah, kesan-kesan bagi kudrah tu. Makhluk ni lah. Jaksa-jaksanya, jaksa-jaksa tu kudrah tu ada. Maka tentulah kita tidak terima kata tidak ada. Tentulah kita tidak terima kata tidak ada kudrah padanya pada Allah. Mesti kita tak terima kata tak ada kudrah. Sebab ni kesan-kesan ni ada. Ni apa? Langit duk ada, matahari duk ada. Takkan hak tu mula nampak kata Tuhan ada lah. Lepas tu kita akan nampak takkan lemah boleh buat aku ni. Kalau tu kena ada kudrah. Kena ada kudrah. Tu yang tu cara kita fikir tu. Tentu kita tidak terima kata tidak ada kudrah padanya pada Allah.
Kalau begitu, kalau tidak terima tu, kalau tidak terima kata tidak ada kudrah padanya kepada Allah, kalau begitu kejaklah kita kata ada kudrah pada Tuhan. Dan apabila kita kejak kata ada kudrah pada Tuhan, bila kita dah kejak dah ada kudrah pada Tuhan, maka tentulah tidak ada lemah. Mesti tak ada lemah. Tak ada lemah ni lazim. Kerana apa? Kerana kudrah dengan lemah tak boleh berhimpun. Kerana kudrah dan lemah tidak boleh berhimpun. Bila ada kudrah, tak ada lemah. Bila ada lemah, tak ada kudrah. Awak tahu lah? Benda tak boleh berhimpun. Bila siang, tak malam. Bila malam, tak siang. Bila tinggi, tak rendah. Bila rendah, tak tinggi. Bila panjang, tak pendek. Bila pendek, tak panjang. Nampak? Panjang dengan tinggi sama tak? Tak. Banyak dah. Tak sama aku mana tu. Tilik lah. Tilik lah. Pokok kalau duduk betul aku tu, oi tinggi juga ni. Dia jatuh tengah jalan. Banyak tak kata, ush tinggi. Dia kata tinggi juga, tak arti tu. Dia kata panjang lah, dah rebah gitu, panjang tu. Dia panjangnya. Tu. Tukar. Dia tukar lah panjang. Beza dari sudut tilik lah. Tilik. Tu. Ukuran sama. Ukur waktu tinggi tu tu lah 10 meter. Waktu dia panjang terang lah 10 meter tu. Dah ukur sama. Habis sifat dia tak tinggi. Boleh boleh sifat bagi satu benda. Kalau dia kat pokok, sifat pokok. Kalau mendatar dia panjang. Mana? Panjang naik tu yang makin tinggi dia duduk ke atas. Makin tinggi. Tapi kalau dia duduk gitu panjang. Kalau dia duduk gitu tinggi. Patut kata Tuhan Maha tinggi. Bila tinggi sah tak kata Maha panjang? Bukan tinggi zat, tinggi pangkat. Tu kata tak boleh kata tinggi zat tu. Kalau tinggi zat, lagi kalau dia duduk ni dia panjang lah, tak tinggi lah, panjang pula tu. Tu kata tinggi pangkat. Bukan tinggi zat. Ni duk abad tinggi zat, besar pun besar zat. La ilaha illallah. Habis hang tu wallahu a'lam. Dan kena kita renti kata ada kudrah pada Tuhan, iradah pada Tuhan, iradah pula. Allah boleh jalan satu sifat. Banyak gak apa surat apa? Surat apa tu? Kat sini muka surat 14 lah. 14. Semua sini 24, maksudnya 10 muka ni. Kalau ni lah hak tu dia ada bab ni pula. Bab 9. Lepas raya elok lah tu. Jenis-jenis sembelih lepas raya tu habis sampai sembelih pasal nak sembelih ni pula lu raya korban lah. Boleh tuan baca lah petua tu, kita tak arti lah petua tu kita tak tengok sangat. Ada lah Pak Long untuk abang apa semua kan. Tapi kita sendiri tak berani sembelih. Tahu nak Pak Long duk suruh pergi sembelih tak? Oh jangan. Bagi depa. Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi wa anshur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.